Tu dia. Lepas tu pada hari ni, tak lain tak bukan, kita duk semaya hari-hari dan duk baca kunut hari-hari. Kita ambil faham sikit, setengah demo banyak lagi tak faham kata kunut tu apa dia. Tak baca boleh kedak. Ataupun lupa, ataupun belah mana saat itu. Hak ni ada dengan dalil-dalil mulai ialah masalah kunut semaya subuh. Kalau turut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, iaitu dan dianukan juga oleh ulama-ulama besar di dalam mazhab Syafi'i, seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, dan Imam Ramli, dan Imam Khatib Syarbini, dan Imam Zakaria Al-Ansari, dan lain-lain, bahawa hukum membaca doa kunut di dalam semaya subuh adalah i'tidal. Semaya subuh pada i'tidal. Rakaat yang kedua. Mana kata rakaat yang kedua saat itu, rokok. Patut i'tidal, bakit naik, duduk diri betul saat itu, ada kunut. Di dalam semaya subuh, rakaat yang kedua. Adalah sunat. Sunat ab'ad. Diberi pahala yang mengerjakannya dan tidak beri pahala sekalian orang yang meninggalkannya. Tersebut di dalam kitab Al-Majmu', syarah mazhab karangan Imam Nawawi rahimahullah. Ialah mazhabuna annahu yastahabbul kunutu fiha sawa'un nazalat nazilatun am lam tanzil, wa bihadza qala aktsarus salaf wa man ba'dahum aw katsirun minhum, wa mimman qala bihi Abu Bakr As-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Utsman wa Ali wa Ibn Abbas wal Bara' bin Azib radhiyallahu anhum. Al-Majmu'. Artinya di dalam mazhab kita ialah mazhab Syafi'i. Ingat molek kita duduk dalam mazhab Syafi'i. Ya ada 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki, dan akhirnya ialah mazhab Syafi'i. Adalah sunnah hukumnya membaca doa. Adalah sunat hukumnya membaca doa kunut di dalam semaya subuh itu, baik pada ketika turunnya bala ataupun tidak. Ni riwayat Hasan. Ini adalah pendapat yang banyak daripada ulama salaf, ataupun katakanlah yang paling banyak, dan juga pendapat ulama-ulama yang di belakang ulama-ulama salaf ni. Di antara yang berpendapat serupa ini adalah Sayyidina Abu Bakr, Umar bin Al-Khattab, Utsman, Ali, Ibn Abbas, Bara' bin Azib radhiyallahu anhum. Kalau mengikut keterangan Imam Nawawi, dapat dipahamkan bahawa sahabat-sahabat Nabi yang utama semuanya membaca doa kunut subuh. Mana? Ialah daripada Abu Bakar, Umar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Utsman, dan lain lagi. Iaitu adalah hujjatul ummah, pemimpin umat Islam yang harus diikut oleh segenap umat Islam. Adapun dalil-dalil fatwa ini adalah dalil daripada Sayyidina Anas bin Malik.
An Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim summa taraka fa amma fi subh falam yazal yaknutu hatta faraqa dunya. Artinya daripada Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut 1 bulan mendoakan celaka bagi orang-orang itu. Kemudian kunut itu ditinggalkan beliau. Kunut doa untuk nak beri demo tu dapat kecelakaan dah. Dapat apa ni? Hak ni beradu dah. Adapun di waktu subuh maka beliau selalu kunut sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Daruqutni. Penjelasan hadis ni ialah bahawa dulu ada orang membunuh sahabat-sahabat Nabi. Hei, baca kunut ni. Awi tahu usul asal dah. Iaitu penjelasan hadis ni ialah bahawa dulu ada orang membunuh sahabat-sahabat Nabi sebanyak lebih kurang 70 orang. Nabi sedih. Nabi sangat-sangat terharu mendapat khabar itu. Nabi dengan khabar kata sahabat dia 70 orang telah terbunuh. Lalu tu Nabi mendoa kepada Tuhan dalam kunut subuh supaya orang yang membunuh sahabat-sahabat Nabi itu dicelakakan. Mana kata balas lah, kita kata. Tujuan Nabi doa itu nak balas kepada orang bunuh sahabat dia sana itu. Di dalam mana? Di dalam masa apa ni? Kunut di dalam waktu subuh. Supaya orang yang membunuh sahabat 70 orang sana itu, dicelakakan. Doa minta widajah ni. Kemudian kunut mendoakan celaka ini dihentikan. Lepas pada tu beradu. Wak nak marah doa lah ni Nabi tu. Tak nak sabar juga. Semasa tu. Lepas pada tu doa kunut tu telah dihenti dah. Beradu. Baca teka sedih tu ya. Kerana dilarang oleh Tuhan dengan firman-Nya. Nabi beradu pun kerana Tuhan larang. Tak sebi baca doa tu, minta orang lain jahne. Tidak. Sedih bahasa dia. Sebab tu nak peminat kita boleh ambil iktibar dan boleh mikir dan boleh beramal. Kata kunut ataupun doa kita minta demo jahne saat itu Tuhan larang. Tak sewi balas lagu tu. Lalu itulah dengan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun. Dalam surah Al-Imran ayat 128. Artinya tak ada sedikit pun campur tangan. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu, wahai Muhammad, dalam urusan mereka itu. Ataupun Allah menerima taubat mereka atau menghukum mereka. Kerana sesungguhnya mereka itu orang yang zalim. Mana kata Tuhan kata dengan amalan ni. Ni hak dalam hidup harian kita ni, amalan harian kita ni. Tuhan kata, hai Muhammad. Minta apa ni, tak ada sedikit pun campur tanganmu. Wahai Muhammad dalam urusan mereka itu.
Ataupun Allah menerima taubat mereka ataupun menghukumkan mereka. Kenapa? Kerana Tuhan tak terima doa tu saat ni tu, Tuhan tak wi campur tangan dengan wahai Muhammad, aku tak wi aku tak saya terima hak ni. Kenapa? Kerana Allah menerima taubat mereka. Kalau orang yang zalim saat ni tu, dia selalu bertaubat dengan Allah SWT, dan dia terima taubat dia, dia pun dosa dia. Ataupun menghukum mereka. Satu, Tuhan terima taubat. Yang kedua, Tuhan menghukum sendiri kepada orang zalim tu. Kita tak sah berdoa. Apa nak kata lagu tu? Kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Dia tahu dah kata nama tu orang zalim. Kerana bimbing takut dia taubat. Taubat apabila dia terima taubat, dia ampunkan dosa dia. Lepas kita pergi supah dia. Jadi tak kena dengan ray panggil. Lalu tu, dia orang zalim dah, tak apa. Kata Tuhan kata, satu, kalau dia minta taubat, Tuhan terima. Dia ampunkan dosanya. Adapun dia tidak taubat, maka ada hukum dia. Hukum orang zalim. Mana kata, tak sah bergaduh lah. Hak ni sudah dia aku, tak sah minta. Kerana hukum dah siap dah untuk orang zalim. Ni sebagai iktibar bagi kita dalam harian kita saat itu, maklumlah kita duduk ramai-ramai ni. Masa seni tak apa. Pakak molek sangat masa seni. Bawa masa susah pakak bergaduh. Bawa apabila bergaduh dia ada selalu sifat silap apa tu ni dia ada. Sifat asal reki dia mari. Apabila bergaduh mari. Bergaduh malah mana? Ya ke masa seni tu pakak seni berlaku tak apa. Bawa masa susah ni seperti mana lolo ni. Duk kau getah tu kau cium mari. Siap. Mula bergaduh lah kita ni begitulah begini. Hak apa demo nu boleh, hak apa demo ni tak boleh. Mai wak apa tu kau ni. Kadang-kadang getah kita harga murah dah demo mai curi pula dah. Menyupah demo. Kita nak ambil intibas sini. Jangan duk supah demo. Bahkan kita berdoa dia masuk ke email. Ni hak molek. Kita balas lagu tu molek. Seolah-olah kata kalau dia pegang tarik kepada kita. Ikutlah tarik lembu ke apa ikutlah pegang kita. Kita pegang ke nasi kaya. Nasi kaya godok. Tu jadi lagu tu. Mudah-mudahan dia boleh khabarkan diri dia. Mudah-mudahan dia selalu bertobat. Minta ampun. Mengaku diri kata dia salah. Dan mengaku dia serta dengan dia taubat dengan Allah SWT dan minta maaf pada kita. Ni nak jadi balas lagu tu. Pakak itu belakang. Ayah mak duk amal lama dah. Lepas tu nak oyak demo pakak amal weh. Kalau amal lagu ni lah yang benar yang sebenar. Orang yang benar. Benar di sisi Allah SWT. Duduk dalam keredaan Allah SWT. Dan mengikut perintah Allah SWT. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala royak pada Nabi Muhammad, lari Nabi Muhammad kata, aku tak sangka kamu minta doa lagu ni. Kerana Allah akan menerima taubat dia. Tidak. Dan Allah akan hukum dia. Ada hukum orang yang zalim itu. Lepas tu tersebut di dalam tafsir ini makna kata daripada Abi Hurairah, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada ketika selesai daripada membaca Fatihah dan takbir, beliau mengangkat kepalanya mendengar Allah bagi orang yang memujinya. Wahai Tuhan kami, buatmu segala pujian. Kemudian beliau berkata sambil berdiri, Ya Allah, bebaskanlah Walid ibn Walid, Salmah bin Hisham,
dan Ayyas bin Abi Rabi'ah dan sekalian orang-orang mukmin yang lemah. Ya Allah, berikanlah hukum yang keras kepada Madar. Jadilah tahunnya seperti tahun-tahun Nabi Yusuf. Ya Allah, mana ku taukin Lahyan dan Ra'la, Zakwan dan Asiyah yang telah menderhakakan Tuhan dan Rasulnya. Ini cara-cara berdoa. Kemudian sampai kepada kami kata yang meriwayatkan bahawasanya Nabi meninggalkan cara begitu setelah turun ayat. Tak ada sedikit pun capur tanganmu di dalam urusan mereka. Ataupun Allah menerima taubat mereka, ataupun Allah menyeksakan mereka kerana mereka orang yang zalim. Tidak. Ni dengan dalil kata doa-doa ataupun di dalam kunut sana itu untuk nawi demo tu jahannam. Allah larang Nabi dan larang semua. Lalu tu Nabi tinggal doa tu, timbul doa lain. Supaya mana kunut kita nak baca sekarang lah ni. Cumanya kunut ni minta minta Tuhan tu lepaskan sekalian bala-balanya dan Tuhan terimalah doa-doa semua orang mukmin dan mukminah untuk menyelamatkan daripada ujian-ujian, daripada kesusahan semuanya. Jangan berdoa kecelakaan kepada orang lain. Kerana Tuhan janji dah. Ataupun boleh jadi kata dia hari ni dia karuk. Boleh jadi esok dia taubat. Ni. Tuhan akan terima taubatnya. Kalau doa celaka Tuhan tak terima nyanyi demo tu. Tu dia. Tetapi Allah lebih adil, Allah yang makmurah. Sebab itu Tuhan larangkan kalau kaum muslimin dan muslimat nak berdoa, berdoalah. Wisrumo hak demo karuk hemo zalim pada kita sana itu masuk ke iman. Tidak. Dan berilah taufik dan hidayat pada dia. Gitu dia kita doa lagu tu. Maka teranglah bahawa yang ditinggal Nabi yang tersebut di dalam hadis Imam Baihaqi itu ialah kunut nazilah yang memintakan celaka orang-orang kafir. Kunut nazilah tu Nabi tinggal dan tidak baca. Dan baca kunut supaya kita duk baca kunut sekarang lah ni. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Tengok. Dia minta ampunlah segala-gala keampunan kepada mereka, kepada kita semua. Adapun kunut subuh yang biasa dengan doa Allahumma hdini sampai ke akhirnya tetap dikerjakan Nabi sampai beliau meninggal dunia. Hak ni Nabi baca sokmo sehingga sampai meninggal dunia. Sehingga sampai Nabi wafat. Ni kunut kita duk baca lala ni. Adapun kunut nazilah saat itu doa nak Tuhan balas jahannam kepada demo tu. Tuhan larang Nabi bawa tak usah baca, tak usah doa lagu ni. Kenapa? Kerana dia ada peluang lagi demo hak zalim tu nak masuk ke iman boleh, nak minta ampun ke sekalian dosa, nak minta taubat. Kalau dia tak minta taubat juga ada dah balasannya janji Allah SWT untuk orang zalim. Kita tak usah gaduh, usah minta. Kenapa? Kerana kita nak beri peluang kepada orang yang sesat dan orang yang selalu karuk. Kita berdoa, mudah-mudahan Tuhan buka hidayat kepada orang yang duduk dalam sesat barat menjadi orang beriman. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Adapun kunut subuh yang biasa dengan doa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atat dengan keberkatan.
Atas ketaatan mereka. Ni doa ni, itu kunut ni ialah sunat ab'ad. Dia dah. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Deh. Jadi adalah sunat ab'ad. Diberi pahala yang mengerjakannya dan tidak diberi pahala sekalian orang yang meninggalkannya. Orang tak banyak bunuh tak boleh dapat pahala. Orang baca dapat pahala. Dia dah. Dan lagi pula. Dengan panjang lebar kena hurai atik nak wida mau peh. Kena bak kunut pakat palah tak tahu. Ada kata kena baca, ada kena tak kena baca. Pas ni kita wayak dalil kata Nabi selalu pergi kejap sini. Kunut ni Nabi selalu berdoa. Lepas pada maya subuh setiap-tiap hari sehingga sampai Nabi meninggal dunia. Nabi wafat, Nabi mati. Nabi meninggal dunia. Baca kunut ni. Dengan dalil-dalil ni. Dia. Pengertian ini dikuatkan dengan sebuah hadis di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Iaitu satu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunut sebulan sesudah rokok memintakan celaka bagi sebuah sebuah suku daripada Arab Badawi. Kemudian Nabi meninggalkan kunut itu. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kata menasahlah kunut hak mula-mula tadi untuk minta celaka kepada kaum kepada orang yang zalim, kepada membunuhkan sahabat 70 orang tadi. Orang kita dia pongoh ni, ada kira nyamai gelap mata. Tu kata doa, kalau ada bedai hamak ke bedai bunuh. Tetapi kita ni untuk nak jagakan, nak menahan diri. Hak yang harus. Dia dah. Kalau kita pergi bunuh demo dengan tidak ada sebab apa, sebab nak marah, sebab apa waktu kau ni, berdosa. Lalu tu Islam, mukmin, orang beriman dan takwa pada Allah SWT sana itu duduk dengan doa, we faham cara hidup al-Islam. Dia mau buat zalim pada kita, buat susah pada kita, tak usah kira. Kita berdoa sudah dengan Allah SWT. Allah lebih mengetahui. Bimai takut dia karuk, mari pergi jumpa satu. Dia ada contoh teladan. Nyebalik molek-molek ada. Ada contoh teladan orang hidup, orang sungguh lah. Pakaklah kata huduh dia. Kata jangan. Satu hari dia Tuhan balik pergi jawab apa nak kata. Tuhan balik sungguh. Tahu bih. Segala-gala hidup tupai di dalam pondok. Duk mengaji, duk belajar, duk amal. Siapa nak tahu? Allah lebih mengetahui. Jadi mana kata dia mati dalam iman. Dia dah. Lalu tu sudah menghormati sekalian. Kita sebagai orang beriman teguh kena turut perintah Allah dan Rasul. Lalu tu telah jelas dah bahasa yang ditinggalkan itu adalah doa minta celakakan orang bukan kunut pagi-pagi sebagai yang biasa kita kerjakan. Hak nu nama dia kunut nazilah. Nabi tak baca dah. Beradu selalu. Tuhan lari pak. Beradi. Tuhan. Nabi pun beradu. Lalu tu Tuhan Nabi pun menghidupkan doa kunut. Hak kita duk baca hari-hari ni. Tidak. Dan lagi banyak dalil-dalil. Masa kita berkat sangat pula dah. Dengan waktu subuh cepat. Tapi tak apa. We faham pada pok-pok kita belaka tak seduk balah lah kau tu kau ni. Apabila kita tahu hak cerak dah, kita tak kena balah. Buat kunut deh.
mengapalah kunut, doalah kunut setiap-tiap waktu jangan sampai habis umur kita. Kerana Nabi baca kunut jangan sampai Nabi meninggal dunia. Nabi wafat. Mana kunut kita duk baca hari-hari sana itu, iaitu Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa kini bi rahmatika syarra ma qadait. Baca wisuk setiap-tiap subuh. InsyaAllah dapat pahala bergana-gana. Baca wi kena, molek wi faham makna ratik, molek je khab jerak mesra lagi. Tidak. Tak ada kira. Hak ni jadi sunat abad dah. Bukan baca kunut ketika jumpa dengan bala saja tak. Hak ni jadi satu sunat abad. Kita kena baca lepas anda semaya subuh saat itu, rakaat yang kedua, apabila kita iktidal bakit daripada rokok. Rakaat yang kedua. Akik tangan dua belah, perapak tangan semasa doa saat itu, mengikut kita ahli sunnah wal jamaah, tangan kena perapak, lepas tu akik wisama dengan dua bau. Bertimbang dengan bau akik tangan. Cutera akik tangan tengok. Lepas tu ambil tangan dua belah, mai kapuh. Lepas tu buka tangan sana tu. Doa. Dia dah. Dan telah jelas dah. Dan satu hadis lagi. Tersebut dalam kitab hadis daripada Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunut pada semaya maghrib dan subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan lagi tersebut di dalam hadis Bukhari berkenaan dengan daripada Abi Salmah, daripada Abi Hurairah, beliau berkata, semaya saya paling dekat samanya dengan semaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah semaya Abi Hurairah, kata Abi Salmah, kunut pada rakaat yang akhir pada semaya Zuhur, semaya Isya dan semaya subuh. Pada kemudian beliau mengatakan, Sami Allahu liman hamidah. Maka beliau mendoakan orang mukmin dan mengutuk orang kafir. Hadis riwayat Bukhari ni. Selepas pada tu telah jelas. Hadis ni hadis sahih. Dan jelas di dalam hadis ini yang terdahulu daripadanya bahawa kunut itu ada dalam semaya Zuhur, semaya Isya dan subuh. Hak dulu tu. Dan pengarah hasiah Sahih Bukhari mengatakan bahawa menurut sebahagian orang kunut itu sudah dinasahkan semua. Hak duk ayat sani semaya kunut, semaya Zuhur, semaya subuh, semaya apa sani, semaya apa ni di dalam semaya maghrib, semaya Isya ni dah. Dan Zuhur telah nasah habis dah. Dia dah. Kunut itu sudah dinasahkan semuanya. Tetapi ada sebahagian yang mengatakan bahawa kunut dalam semaya subuh tidak dinasahkan. Tersebut di dalam kitab hadis, artinya begini. Mana barak bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunut pada semaya subuh. Jahat kita ni. Sebagaimana yang mana kita di situ dia ada kumpulan bahagian buat sort lama dah semasa Ahmad duduk di duduk di majlis dan tanggungjawab bagi halal, lepas tu pergi sekali dengan pihak kanak-kemakan pergi pesak untuk nak buka dan serta dengan beri halal cara jual sort, lalu tu jual setengah siapa jual pada luar negeri dah lah. Tetapi paling sayangnya dia ada begitulah buat kerja dia jadi mula kita buat kerja lalu buat kerja besar sana itu dia ada
Kecacap sikit sebanyak dengan modal, dengan orang mengata, orang mengutik. Dia kena ada panggil Kamboja hancatkan ni, dia besar sekali. Lalu tu nak buat apa-apa kita pakak-pakak molek. Acik boleh tak nak ubah klik semula lah deh. Dengan kenapa orang panggil new normal. Ni hidup cara baru sana itu kita kena ada ubah. Kita tak ada mesti kata duduk di atas getah kahwin semata-mata apa dak. Kerana ada kebun durian lagi, dokong lagi dan koko lagi pula dah. Lah ni timbul penyakit koko ni. Ada tempat tanah koko. Pas koko dengan bini minyak ni balas mana. Kebiasaan hak tu mengikut keadaan semasa. Kita tengok kepentingan. Semua tu dia sudah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan. Ialah manusia begitulah. Sekadar fikir, sekak fikir boleh. Buat sekadar sekak boleh. Kekayaan Allah SWT nak beri kaya pun dengan tak ada apa pun. Seperti mana? Sejarah Nabi Ibrahim di kota Mekah sana itu, tak ada apa sekarang. Tapi Nabi Ibrahim selalu berdoa, minta murah rezeki yang halal kepada anak cucu cicit cocok dia. Jadi negeri Mekah, negeri aman dan damai. Baradan aminah. Jadi negeri yang aman damai. Lalu tu sebagaimana keberkatan Nabi Ibrahim AS. Sekali Nabi Ismail, ada air Zamzam situ. Dengan sejarahnya. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Saya panggil ubah ni kena ada ubah setiap saat, setiap minit. Tak ada duduk setepak dak. Kalau kita perhati tengok tak ada duduk setepak. Perhati diri kita sendiri. Mulalah itu halus genek. Boleh mengakak. Lama-lama boleh berdiri. Lama-lama boleh berjalan. Suka kerah-kerah boleh berjalan. Mula-mula boleh menerak tu pun suka dah. Duk kuat, dia terletak. Nak ngiring pun tak boleh. Nak apa tak boleh. Kena orang akik, kena orang terletak. Lu ngiring weh. Duk dengan satu saat itu. Dia kena bergalis mata dah. Ada ubah panggil. Boleh mengiring pion. Suka kakak-kakak. Piring balik kanan, ngiring balik kiri. Masa kita budak-budak. Lama-lama, akik lepas turun, dak turun lagi. Tak boleh ngakak lagi. Tengok dah akik dada yang baru panggil kata. Akik dada turun. Lama-lama akik dada boleh ngok-ngek. Tak ada ngakak lagi. Lama-lama akik dada dengan ngok-ngek. Lama bekas lutut sana boleh ngakak. Boleh ngakak tu suka pula dah situ. Ni nak orang keseronok ke manusia. Lepas pada boleh ngakak dah belajar berdiri pula dah. Berdiri gebah suka kerah. Kadang-kadang pergi belaga pala teriak star pas suka kelik. Teriak kerana sakit, suka kerana berjaya. Begitulah sifat-sifat manusia. Teriak kerana sakit, suka kerana berjaya. Gebah bangun. Begitulah. Sehingga siapa mati. Marilah. Ya dimula daripada tu ada sehingga siapa akhir zaman pun macam tu juga. Sehingga siapa hari kiamat tu begitulah. Gebah bangun lagu tu. Ada kalau boleh mengakak, ada kalau boleh berdiri. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Ni cara hidup kita. Selain daripada tu, kita nak baca komen sikit ni. Dengan komen ni ialah daripada Narida Drame. Komen dalam Facebook katanya, selamat pagi ayah mak. เวลาที่รอคอยก็มาถึงเวลาที่รออายะมะมาบรรยายเรื่องศาสนามันมีความสุขมากๆจริงๆกับ pagi niกับ pagi ni pagi limu-limu ni capur dengan bahasa Melayu sikit ขอบคุณอัลลอฮ์ที่เปิดใจบ่าวและบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายที่ได้มานั่งฟังเสียงบรรยายของอายะมะไม่มีคำบรรยายเลยไม่มีคำบรรยายอื่นเลยจริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เยอะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดยอดจริงๆเนี่ยไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วและขอขอบคุณพอสุนิสารามแก้วมากๆสุดยอดมากๆที่ให้มีรายการดีๆแบบนี้ก็ให้อัลลอฮ์คุ้มครองพวกเราทุกคนอามีนยารับบลอาลามีนสุดยอด daripada dek wanita kita Aranida Derame terima kasih
sebagai semangat kepada para sunisa katik dia. Dan semangat kepada puak-puak kita pegawai di stesen radio semua. Nak ada ruang ini sama-sama selama-lamanya deh. Terima kasih pada Dek Sunida deh. Ayah mak kadang-kadang buka Facebook dulu, lepas tu baru nak mengajar. Dia sebagai mana orang panggil unkreng. Panah je dia tu. Deh. Hak ni daripada mana? Daripada Siti Zubaidah Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah mak. Syukur. Alhamdulillah. Dapat dengar lagi ilmu yang bermanfaat bagi pagi ini daripada ayah mak. Jazakallah bil khair. Ni daripada mana ni? Daripada apa ni? Daripada Abdul Rahman Tape. Alhamdulillah. Assalamualaikum ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu Dek Nurida sudah dah baca dah saat ni deh. Lepas tu mari daripada mana lagi ni? Ni daripada salam ayah mak. Fak doa hai nenek. Nenek macam wat tok nah. Tok jing nakap nenek. Hai nenek, hai wai nah. Nenek fang ayah mak tuk cha le. Ya, minta wi nenek segera sihat dan boleh duduk sekali dengan anak cucu cicit cocok menjadi semangat pada anak cucu cicit lagi. InsyaAllah barakallah di pagi limu-limu ni. Ni daripada Muhammad Capat Kia. Selamat pagi ayah mak. Dek mak betong fak salam tuk-tukun tifang rekan. Lek kena rekanด้วย. Banyak deh. Dan lagi pula daripada Aisyah Kak Dakse. Salam ayah mak,ขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดจากเมาะวออะไรตลอดจากเมาะวอส่ง Bukit Berangi Raman. Terima kasih mak wọ soe. Ni daripada mana? Daripada เรียนรู้สู่ akhirat เป้าหมายชีวิต Salam ayah mak ติดตามรายการนี้ทุกคืนจากโคโพ. Ya, terima kasih. Selepas pada ni kita mari hal keluarga deh. Saat ni kita terlepas maidah kecek buku. Buku gapo weh? Buku baca kunuk deh. Kita tahu juga dah, patut soduk balah lah deh. Yang kerana sunuk ni jadi sunat abad. Deh. Kunuk kita duk baca lola ni kalau baca sore Allahumma hadini fi man hadait. Fi man hadaita deh. Kalau baca kita jadi makmum, kita jadi imam, kita baca Allahumma hadina fi man hadait. Wa'afina fi man afait. Kalau kita jadi imam deh. Kalau baca sore saat itu Allahumma hadini fi man hadait. Sehingga suki deh. Kunuk kalau kita terlupa baca kena sujud sawi deh. Tidak. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baca masa sujud sawi deh. Subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali. Lepas tu bakit pada sujud sana tu wisalah. Dah. Tak ada kena baca tahiyat pula dak dah. Lepas pada ni kita mari hal keluarga ni yang penting. Semua penting belaka tapi penting dia lebih penting. Yang penting sekali. Yang penting sikit-sikit. Dah. Dari tu kita kena isih setiap hari. Kita ambil yang penting, yang berat-berat dalam masa kalau duduk berlaku penyakit corona, kita berat buku corona ni. Kita nak jaga belah mana satu utama sekali, kena beramal diri kita sendiri, jaga kesihatan. Iaitu cara jaga kesihatan, panggil pakak kata hidung belaka. Kalau duduk sore, buka. Deh. Kalau nak pergi berjalan, nak pergi ke mana tu baik pada rumah, nak berjumpa dengan masyarakat ramai, kena kata hidung. Pas jangan dia katuk sokmo, nak melemah. Deh. Katuk kadang-kadang buka, lepas tu buka, nyawa menapa, tidak, katuk pula. Dia maklum dia orang katuk hidung dia nyawa tak pernah. Masuk kita tak pernah. Tidak. Kena mikir tu. Lepas tu jaga budak-budak ni, lah ni budak dah pergi sekolah. Deh. Pakak katuk hidung belaka. Sekali dengan kru, sekali dengan apa, siap.
Lepas tu budak baru nak kenal kru anak mana tak tahu. Pakat kata hidung deh. Tapi kena pakat jaga. Kru pun tu juga pasal lemah buka star. Duduk jauh sikit pada budak. Lepas tu pesan budak-budak sana kalau pasal lemah buka. Nyawa star. Lepas tu katuk kelip pula. Begitulah. Katuk katik, buka katik. Tidak. Lepas tu pakat ajarlah, pakat beringat. Hak ni cik boleh semasa ni kena pakat jaga lagi. Kerana penyakit ni duk gelewak lagi lola ni. Daripada luar negeri. Dalam negeri tu tak ada dah. Hak luar negeri tu duk masuk tubik mari. Mana orang kita sendiri duk luar negeri nak klik mari rumah, nak beraya, nak apa. Kita buat tu ketika. Pala ni semaya gapo, semaya raya, semaya Jumaat, semaya apa ni, semaya fardu apa jemaah saat ni tu tak ada hal dah. Tapi kena pakat jaga weh. Kadang-kadang tu imej sendiri lucu, tak pakai. Jemaah kemarin tu imej lupa tak pakai. Duk rasa sepada dah. Tok katik tak apa. Pakai juga kat duk dagu, nak nyawa tak sedap. Ya orang ada penyakit belah mana? Penyakit wajah, penyakit nak nyawa tak sedap deh. Katuk boleh star-star ataupun katuk tempat orang ramai, lepas tu kita buka. Ni seperti mana Ayah Mak duduk dalam bilik ni duduk sore, tak ada apa, buka, lemah. Nak kecek tak sedap. Mengikut keadaan. Jun dia panggil. Lepas tu hari ni kita berkenaan dengan soal jawab hukum nikah cerai Majlis Agama Islam Wilayah Jalah. Satu buah kitab deh. Mana dia An-Nas. Mengandunginya 147 soal jawab. Dalam sakut paut hak keluarga, hak suami isteri. Apa banyak muka renuh sangat. Habis tu kita kena mengaji, kena faham hukum syarak. Kewajipan suami gapo dia, kewajipan isteri gapo dia. Kena tahu. Hak ni lah majlis ni buka kerusuh ni. Tiap-tiap majlis 3 wilayah ni kerusuh habis. Tidak. Sehingga siapa Malaysia di mana pun ada kerusuh. Nak nikah kahwin kena kerusuh. Lepas tu semasa tu penyakit ruk-8 ada panggil. Kena cek dulu darah. Kalau terkedik ada penyakit tu, kena menehar dulu. Puabat penyakit wisya dulu. Lepas tu baru boleh nak menikah. Ni nak jaga keselamatan. Kerana manusia kita ni, caplak orang panggil. Sehingga jadi penyakit ruk-8 semasa tu. Dan masalah ni ada lagi. Dah ada timbul hak baru, ruk-8 beradu star. Bukan penyakit tak ada. Sabit tu kena jaga juga. Nak molek tu nikah kahwin tu, majlis tu, dia kalau Ayah Mak pergi, Zairah pergi melawak panggil, pergi mengaji, tambahlah cari pengalaman kepada luar negeri. Di sebelah balik Kedah ni. Kita pergi, di Sungai Petani sana tu, dia ada panggil cara kerusuh yang ada selain daripada orang pejabat majlis dah, ada satu berisaklah satu kumpulan buat tanggungjawab ni. Buat tertib, buat gapo. Kalau ada penyakit ruk-8 sana tu, pesak darah pun ada, dia kena menehar dulu, tak boleh menikah lagi. Dia perubat penyakit tu usia dulu, wipan situ baru boleh menikah. Ni ada mau duk buat. Ni tempat kita ni kadang-kadang gitulah. Sabit tu kadang-kadang anak tu baik mari cacat apa kau tu kok ni. Dia semua tu dia berkait. Berkait dengan benih-benih ibu bapa, benih cuci kedak belah mana, benih yang bersih kedak. Itu dia. Lepas pada ni kita mari nak hubungi pula soal yang ke-13. Dia sebenarnya soal jawab 147 soal jawab. Jangan kata mula daripada nak menikah kahwin hukum dia. Lepas menikah kahwin dok dengan suami sudah boleh anak sudah dah biar tanggungjawab nafkah, biar kena kerja gapo belah mana. Ni tu tertib hukum syarak, iaitu mengikut cara-cara hukum nikah dan cerai dan nak rojak kelik belah mana. Soal yang ke-13, jika seorang tolak cerai, tolak mana kata ceraikan isterinya dengan lafaz bertindih-tindih, panggil.
Bertindih-tindih. Mana kata lafaz ya berlafaz seperti kata pongoh berdoa ni. Nak merih berdoa ni. Dia kata aku ceraikan. Aku ceraikan engkau. Tetapi ada dia semeta di antara perkataan cerai itu. Mana kata aku ceraikan engkau pada dia. Aku ceraikan engkau pada dia. Aku ceraikan engkau. Ni nak ayat kata dia sebut lagu tu tapi ada dia semeta di antara perkataan cerai itu. Jatuh berapa tolak. Tu dia. Molek soal jawab ni kita dengar dah boleh mengambil iktibar selalu. Jawabnya jatuh 3 tolak. Kerana perkataan cerai itu diselengi dengan dia lebih daripada dia bernafas. Kalau dia bernafas tu yang panggil mana kata berkata tu nak nyawa tak sedap beradu nyawa setah. Bukan beradu nyawa semasa bernafas tu. Sebab kata aku ceraikan engkau. Menyawa lagu tu hak ni panggil berturut-turut. Mana sengai daripada dia bernafas. Lebih daripada diam bernafas. Kalau dia kita menyawa sana itu tak apa. Ni sengai lebih pada menyawa bernafas. Dan jatuh 3 tolak juga jika perkataan cerai itu diselangi dengan perkataan daripadanya jika sedikit sekalipun. Soalan yang ke-14. Jika seorang menceraikan isterinya dengan lafaz aku tolak. Aku talak engkau. Talak. Ia lafazkan dengan talak panggil. Dengan tak panggil. Talak. Mana kata tak? Tidak tak. Jatuh tolak ataupun tidak. Pandai dia soal pun. Dengan lafaz ni. Dengan molek deh. Ia berlafaz dengan talak. Ataupun dengan tak. Dan tidak tak. Ta dia panggil. Ya tolak sebenar. Jadi ta. Taklak. Dia berkata lagu ni jatuh ke tak tolak. Sebenar mana kata tolak tu dengan ta besar. Dia kita dengan ta halus. Aku talak. Kalau kata lagu ni tu, mana kata tak cerak ta besar tu. Jatuh tolak ataupun tidak. Jawab kata Syekh Ibn Hajar. Ni dalam ulama dah ni deh. Jawab daripada ulama iaitu kata Syekh Ibn Hajar jika adalah tuturan cakap penyo di mereka itu jadi soreh. Jatuh tolak. Dan jika tiada jadi kinayah tak letak pada niatnya. Kalau jadi kinayah sudah daripada niat. Kalau dia kata kinayah saat itu, pendak kata banding-bandingin lah kinayah saat itu deh. Maka sudah pada niat. Kalau niat tolak, maka jatuh tolak. Kata Syekh Ramli, jadi kinayah tak letak pada niat. Ni jawab per. Dan selain daripada itu, soal yang ke-15. Apa hukum jika tak lintas di hati tolak isterinya? Pula dah. Hak tanya lagu ni je kena ada lah. Dia tanya lagu ni tu. Ataupun dia buat soalan tu kalu-kalu lagu ni. Ada belana. Apakah hukum jika terlintas di hati tolak isterinya? Itu tetap kalau ia berkelahi dengannya. Dia apalah. Tapi tak berani nak kata dengan
dengan nyata, ni kita litah dalam hati. Tu dia. Tapi orang iaitu tuk lelaki sana tu kena faham weh. Kalau telitah lagu tu kena tanya demo malah mana weh. Allah pergi diri. Kita nak kata tolak, dia duduk bekai. Takut letanya mari. Lalu telitah di hati. Bak tolak. Tu dia. Belah mana dia kata. Jatuh tolak ataupun tidak. Tolak isteri di dalam hati. Jawabnya tidak jatuh tolak. Melainkan dengan keluar lafaz tolak ataupun cerai. Ya? Dia dah. Soalnya, seorang isteri panah marah kepada suaminya, lalu kata kepada suaminya, aku cerai engkau 3 tolak, adakah jatuh tolak ataupun tidak? Jawabnya tidak jatuh tolak kerana kuasa cerai itu di tangan suami. Tidak di tangan isteri. Mana di tangan isteri, mana kata tidak, bukan isteri itu melafaz cerai. Kena lelaki melafaz cerai. Bini cerai berapa ratus cerai tolak pun tak jatuh. Mereka dia pergi pasah. Maka perkata isteri kepada suaminya, aku cerai engkau 3 tolak. Itu gapo lara dan sia-sia saja. Tidak dikira kerana bukan haknya. Buku cerai ni bukan isteri. Bukan, iaitu mana? Tolak atau bercerai hak suami. Isteri boleh buatnya pengaduan taklid. Jika suami bertaklid. Ataupun membuat pengaduan pasah. Tidak. Soalnya, seorang menceraikan isterinya masih di dalam iddah. Ia mau tolak satu lagi. Sah ataupun kedak. Dia duduk dalam tolak. Corak tolak raj'i. Cerai dah. Patutnya mari. Dia nak tolak lagi. Maka sah kedak. Nak tambah kisah lagi, sah kedak. Jawabnya sah. Ia tolak akan isterinya yang dicerai, yang masih dalam iddah raj'i itu. Jangan duk kelola main weh. Orang yang bercerai. Bercerai dengan syarat raj'i. Rojok kelik boleh masa tu. 1 tolak ataupun 2 tolak. Boleh nak rojok kelik. Lepas tu dia pergi tambah pula tolak situ. Soal dia tanya sah ke tak sah tolak hak ke dia ni. Jawabnya sah. Ia tolak akan isterinya yang dicerai, yang masih di dalam iddah raj'i itu. Jangan keluar main itu dah. Cerai lagi dah sah. Lepas tu duduk cerai pula dah. Sah. Cerai tu. Mantangan jatuh tolak. Jadi 2 tolak. Kadang kata sah. Kadang dia kata cerai dah 1 tolak. Duduk dalam iddah lagi. Nya sebut lagi aku cerai mu 2 tolak. Jadi 3. Ni. Jadi bain dah lah. Tak boleh rojok kelik dah lah. Ni patut beringat. Weh jangan duk keloloh gini-gini mu. Pas kita duduk dengan tak sah saat itu. Allah nyanyo-nyo. Lalu tu aku cek tengok deh. Banyak ada mau rojok kelik pun ada ramai. Seperti dengan bak saka kita duk royak gitu gini. Nampak dia mau kata Masa juga. Duit saka tu kita terima tu. Kita tahu suasa kedak dia berkait mari. Cara jual beli, jual makan mata kilo kedak pelam. Banyak kalau kita. Sebab tu orang tasawuf sana dia tak makan ikut se. Yogi tu yang makan hak dia. Kalau orang panggil pergi makan pun dia tak pergi makan. Kerana bima takut subhah. Makan benda-benda subhah. Tapi kalau mengikut kata hukum fiqh sana itu tak ada wajib usul gitu mo.
Tapi dah kita tahu saat itu, kena hunur. Tidak. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Ni wah payah belakang ni. Sabit tu kena beki, pakat beki. Tak apa. Beki nak menjadi soreh, nak buat belah mana. Nak menjadi benda halal, nak buat belah mana. Tu kena pakat deh. Di makan tu duduk dalam keluarga suami isteri. Mulut sama rapuh. Pakat cari puting sihat. Mula-mula tu abai tak apa lagi. Lama-lama mung. Tubik mari. Hak ni pun mung. Tak ada tubih dah. Sayang tak dah lah. Bola lama lagi boleh anak 5 orang hasiak. Kadang-kadang berih. Tak berih perak. Mula sayang. Dia tergalih manusia kita ni. Hak tak tergalih malaikat dia penuh dengan email. Lalu tu kena jagalah email kita wikmah. Jangan wisete mesli. Kata cuma-cuma tu sete. Sete mesli tak khabar. Lalu tu kita kena jaga. Dan lagi misal kata satu soalan, seorang menceraikan isterinya masih di dalam edah dan ia mahu tolak satu lagi. Dia nak tolak, nak terasa lagi pula. Mana kata sah ataupun tidak. Jawabnya sah weh. Kalau dia cerai pula sah lagi jadi 2. Sah ia tolak ke isterinya yang dicerai yang masih di dalam edah raj'i itu. Dan soal yang ke-18. Jika berkata seorang kepada suami, itu adakah engkau tolak ataupun cerai isteri engkau itu? Tok laki pun samuk. Soal saat ni tu. Ya. Dia akan jawab, ya. Dia dah. Bahkan, ataupun, Namun dia tanya, cerai dah ini mu. Tu dia. Tetapi kemudiannya, ia dakwa kata, aku kehendaki tolak yang dahulu dan aku sudah rojak kepadanya sebagaimana ikratnya itu. Jatuh tolak ataupun tidak. Tidak. Jawabnya ni soal panjang sikit deh. Tak ada belik tapi panjang sikit. Jawabnya, dibenarkan dakwa suami yang berkata, aku kehendaki dengan tolak yang dahulu dan aku sudah rojak. Itu dengan sumpahnya. Maka bila ia bersumpah sebagaimana akuannya itu, maka tiadalah jatuh tolak. Kerana akuannya itu pada tolak yang dahulu yang sudah dirojakkan. Itu dia. Soalan, apa hukum jika menyurat orang tidak bisu? Jika menyurat orang tidak bisu ataupun orang bisu akan tolak isterinya di dalam surat itu. Tulis dalam surat sana itu. Orang tak bisu pun tulis dalam surat tak sip kacak. Ataupun orang bisu tulis di surat. Mana kata akan tolak isterinya di dalam surat itu. Tetapi tidak ada niat. Di dalam hati akan tolak ataupun cerai. Adakah jatuh tolak ataupun tidak? Kena pergi molek ni deh. Ni orang panggil soalan sana itu kalu-kalu lagu ni. Belah mana? Jawabnya tidak jatuh tolak surat itu. Surat itu lara orang panggil. Tak pakai. Kerana menyurat itu dengan tidak niat. Di dalam hati akan tolak ataupun cerai. Jadi kinayah orang panggil. Berhajat kepada niat. Tidak. Soalan bagaimanakah yang dikatakan tolak ba'in itu? Jawabnya tolak ataupun cerai isteri itu ada 3 bahagian. Satu, tolak raj'i namanya. Iaitu tolak yang boleh dirojakkan belum cukup 3 kali. Dan bukan tolak 3.
Mana kata cukup 3 kali, sekali satu tolak, 3 kali. Duk tak ada nak rojok lagi. Balas pula. Cerai pula. Tambah so lagi. Jadi 2. Aduh, tak ada nak rojok lagi. Duk lala rojok ni deh. Wah, pula so pula. Jadi 3. Ya, mana kata tolak raj'i namanya, iaitu tolak yang boleh rojokkan. Belum cukup 3 kali dan bukan tolak 3. Mana kata tolak 3, tolak bain, orang panggil kata bainunah sughra namanya, iaitu tolak dengan cara tebus tolak. Ada bayaran. Tolak bain sughra ini tidak boleh rojok. Kalau cerai dengan tebus tolak sana itu tak boleh rojok. Tolak 3 pun tak boleh rojok. Tidak. Tetapi boleh kahwin kembali. Tolak bain sughra. Panggil tebus tolak. Hak tebus tolak ni boleh kahwin kembali dengan tak ada kena menikah lain. Jadi nikah kelik semula. Dia putus dengan kena bain saat itu. Iaitu dengan cara tebus tolak. Bukan tolak raj'i ni. Tapi dia boleh menikah selalu. Kena dengan cara menikah saja. Nak rojok tak boleh. Iaitu dalam edah ataupun sudah habis edah. Tolak dengan cara tebus tolak itu tidak wajib nafkah. Ada muka renah dia sikit lagi, tak kena soal dah ni deh. Habis dengar cerak, tak ada kena tanya dah. Tak wajib nafkah ni. Mana kalau tolak isteri yang belum disetubuhi. Ini satu upacara. Dia 3 upacara. Cara tolak ni deh. Tidak. Tolak raj'i namanya iaitu jawabnya tolak ataupun cerai isteri itu ada 3 bahagian. 1 tolak raj'i namanya. Yang kedua tolak bain. Yang ketiga tolak 3 berulang-ulang ataupun sekaligus. Dinamakan bain kubra. Suami tidak boleh rojok lagi dan tidak sah kahwin dengannya kecuali apabila bekas isterinya itu bernikah dengan orang lain dulu. Dan bersetubuh. Nikah dah setubuh. Dan bercerai. Dah setubuh dah, lepas tu bercerai. Dan sudah habis edah. Lepas tu kena tunggu edah 2-3 katah ni. Buku cerai torok 3 ni deh. Cerai torok 3 saat itu, satunya isteri kita, bekas isteri kita kena menikah dengan orang lain dulu. Menikah sudah dah kena setubuh. Dan kena bercerai. Cerai sudah dah kena tunggu habis edah. 2-3 katah ni. Barulah bekas suami yang pertama boleh menikahkannya kembali. Ini cara menikah. Bukan cara rojok tak. Soalan 21. Ini dia oyak sana buku tolak 3, tolak 4 sana itu. Banyak upacara. Hidup berlaku. Lalu tu apabila ada lagu ni, kita kena periksa bercerak weh. Yang ni ada kelola main buku bercerak, buku apa ni. Jatuh dengan tak khabar. Dan soal 21, adakah harus boleh suami menceraikan isterinya dengan tebus tolak, cerai dengan bayaran waktu isterinya itu dalam haid? Ni masa mari haid isteri dah. Mana kata dia ada. Balik rejatan ni kuat nafsu.
Pada itu masa tu dia mari he. Faham betina tak beri ne. Misalnya deh. Hak ni perkacau juga dengan panasan itu, nyagi sebut situ. Deh. Adakah harus boleh suami menceraikan isterinya dengan tebuh tolak, cerai dengan bayaran waktu isterinya itu di dalam haid? Cerai tebuh tolak boleh kedak semasa isteri duduk dalam haid? Jawabnya harus. Boleh. Suami menceraikan isterinya dengan tebuh tolak waktu isteri di dalam haid. Tapi tu dia mau tak ada tanya apa, kadang tak tahu tak apa dah. Pada itina pun tak royak. Pada rejate pun tak tanya. Tidak. Ni bimbel lagu ni. Tidak. Dah. Nak tanya kata semasa isteri dalam haid saat itu, boleh ke tak nak cerai tebuh tolak dengan isteri itu? Jawabnya harus. Suami mencerai isterinya dengan tebuh tolak waktu isteri dalam haid. Kerana bercerai dengan tebuh tolak itu ialah dengan suka hati isteri. Jadi balik kau tu. Nah. Ni kerana dengan suka hati isteri. Maka tidak maaf. Tidak mengapa bercerai waktu dalam haid yang menyebabkan panjang eddahnya sekalipun. Kerana pihak isteri suka hati dapat bercerai itu terlepas daripada cekeme dan pengenyanyaan. Soal yang ke-22. Masa berkat sangat dah ni. Ada dalam 15 minit lagi. Nak habis masa ayah mak ni sampai pukul 9 pagi. Banyak sangat apa ilmu hari ni. Lalu tu ayah mak pun nak pergi peluai dah ni. Pada puak kita ada dalam 15 minit lagi. Nak buka peluai. Dengan keadaan hari ni tu ayah mak duk mengajar gapo gatik. Utama sekali kena bak kunuk. Yang keduanya apa ni? Bak ham nikah kahwin ni. Bak mencerai, bak tolak, bak apa tolak, bain tak tolak bain. Belah mana kita pun, ayah mak pun sedang pun duk mengapa juga, duk mengaji ni, tambah ni. Sekali dengan peminat kita. Banyak lagi kita tak tahu. Sebab itu kena mengaji, kena belajar, sehingga siapa habis umur. Sekadar sekat kita boleh. Barulah amalan kita nak cuci, tak cuci, serah pada Allah SWT. Tapi kalau dia niat molek, yang disukai, diredai oleh Allah SWT, mudah-mudahan Tuhan ampunkan sekalian dosa kita yang telah lepas, dan ampunkan dosa kita sekarang ni, dan Tuhan ampun akan lagi akan datang. Ni kerana kita niat ikhlas dengan Allah semata-mata, mudah-mudahan Allah lah amat mengampun dan amat penyayang. Lalu tu sedang pada mati sekadar. Soal jawab ni berkenaan dengan cara hak keluarga ni, dengan panjang lebar ni, hak ni hidup berlaku dalam hari ya, setiap tempat. Seluruh dunia lagu ni lah. Kerana Malaysia dia perangai supaya Tuhan jadi magai tu lah. Tak sah dia buat beza. Dia mau kata dia titih bayi molek gini. Tak sah dia kira. Sifat Malaysia dia asas rupa belaka. Buku degil pun duduk di Malaysia. Semua rupa belaka. Lepas tu buku degil, buku baikal, buku pengoh pun ada belaka. Tak sah dia persepuk pergi, persepuk mari ada belaka. Lalu tu, nak tubik tak tubik di atas pengajian kita. Di atas kesabaran kita boleh sabar ke tak. Dengan keadaan kejadian di dalam harian kita. Lalu tu pakat jaga. Pakat mengaji, pakat apa. Jangan lajak sangat. Jangan kurang sangat. Duk pertengahan. Tidak. Selepas pada tu sedang mengajar makcik sekalian. Alhamdulillah. Apa ni kita buka peluang kepada peminat kita. Iaitu mula-mula kita nak ambil Facebook. Lepas tu ada telefon tangan. Telefon apa ni di dalam stesen radio. Ni telefon tangan mari dah ni. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Daripada mana ni? Pagi-pagi ni. Daripada Lubuk Luah. Lubuk Luah mana? Kawasan mana? Lubuk Luah Melang ni. Oh, Melan. Oh, ada Lubuk Luah lagi situ ni. Okey, hok cerah tu Tu dia. Banyak ya cerah 3 kali. Lepas tu ya nak ambil kelip. Lepas tu ya belaki. Pakai belaki. Pakai semua cerah tu boleh dah. Gana? Ya pengacara 3 kali tu. Ya nak kelip baik pula, okey? Lepas aku menikah dengan orang lain. Gini tu dengan orang lain. Lepas tu semua cerah pula. Lepas tu sedap bet tu. Suruh cerah pula. Ya boleh, tak ada hal tu, tapi dia duduk di dalam nampak kata jadi paksa sangat. Tu dia. Lelaki ya tu tak setinggal ngah. Pada mak ada semua tinggal. Dia tak setinggal sudah dia nak lah mana. Tu dia. Neh, faham tak? Lepas tu orang bu ina pala tanya mak maya sah dak. Bu hina tak apa. Tak apa. Ina sah semaya. Tapi jangan bus semua ya. Semua mana nak wih rambut hitam apa kau tu kau ni tu lah. Lah wih rambut hitam tu. Obat. Tapi ina kagak apa. Tak apa dah. Deh. No, kalau buh rambut hitam tak leh dia tak berserak air. Tu dia. Kalau ina tu tak apa. Tapi obat ni rambut hitam tu tak boleh lah. Deh. Tak serut kaceh Deh. Nak janguk setara mana, janguk di hidung sudah, tak serut janguk di rambut lah. Deh. Lepas ni satu telefon lagi. Deh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ni tak apa dah, lucu dah. Berdoa semalam. Weh? Mana dia berdoa semalam hari ni, alhamdulillah. Tak mari dah. Hak caprih tak mari. Nampak? Alhamdulillah. Kita pun doa juga ni sama-sama lah. Yo, terima kasih. Ni pada Mayu pada dua kan ni? ABS Wanjang ni. ABS Wanjang. Oh, tak apa. Jabat. Jabat deh. Terima kasih. Dia doa penting. Mai minum air ni ngatlah lu-lu Allah, tak lagi ke mana lagi ni kau lu, insya-Allah. Duk tu lama lah weh, tu tak lekat dah lah duk tu dah. Tak apa. Alhamdulillah semalam tu tak ada apa. Molek pak. Kalau kat noh hang adik tu. Insya-Allah setelah lagi. Ni. Lah tu. Ya. Kata kana ni kayak Kanan. Be. Kayak ABS Wanjang. BS Wanjang Jabat, masya-Allah. Aduh. Bos kasih kita makan dak lagi tu. Tak ada lagi, tak ada mari lagi lah ni. Tu sekolah tak buka ke? Jadi fall lah ni. Bawa tu kalau buka dah tapi ada hari lagi tak apa lagi. Tak apa nyegi tu. Ya. Terima kasih BS. Terima kasih belaka. Ngakak dia tu sekali belaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni BS kedai kopi nama kedai kopi Suanjang apa panggil. Terima kasih BS. Selain daripada tu, sedang mengajar hormati sekalian. Marilah kita sama-sama pakak-pakak apa ni ajah mak puri peluang, pakak-pakak mengucap tahniah, pakak tukar fikiran, wis semangat. Gitulah sedang mengajar hormati sekalian. Satu masa kita ada 9 minit lagi. Ni satu telefon tangan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada? Belum minyak. Ada narik. Penarik. Mana-mana ikan duk timbul dak lagi lah ni. Gobar apa lah ni. Ya mak nak tanya tu sikit. Buku. Tanya tu orang mu ajak tu modal nego. Apa tu? Tu yo ayah nak wila apa, ya wila apa mati betul apa supaya dulu pagi betul. Nego tak apa. Tu madam. Itu tak apa. Tu madam nego ni. Dia tahu juga ada nego tak apa. Makan wih.
We ikut dia boleh. Dia bagi labor. Tak ada apa. Panggil kursi ni. Deh. Dia buat gapo? Buat lepuk kat belacer ke? Amak kata boleh kata ya we. We baik suku semua tu amak kata boleh. Yang nego je ikut boleh. Nego ikut boleh. Aku boleh apa baik no yang we baik tu. Dia mati situ. Amak kata ada duit reda. Dia nak bagi labor yang dia tetap selalu. Dia ada labor sana itu panggil duit kursi. Dia belik tu. Tapi kalau buat jadi serekat ramai-ramai, dia ada ketika dia. Deh. Dia ketika dia sana nak bagi labor banyak tu. Deh. Sebulan-sebulan. Lepas tu lebih tu jadi hak tengah. Buat akhir nu apa ni, bagi labor nu pula duit dak hipung nu. Cara menegak jadi serekat tu tak apa. Kalau dia pinjam duit kita buat nego sana tu, dia yang panggil rebo pula kat tu. Jadi sudah dia ni buat pasal lagu tu. Tak. Ni ala kilah dah deh. Cuk gamuk tengoklah. Deh. Bolehlah kita masuk kursi tu. Tapi dia tetap tu pasal tu. Tak apa deh. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini satu upacara dia hab kursi, cara tolong belah mana, dua ketika belah mana, dia ada serekat sana itu, dia ada upacara dia. Ada taruh duit tengah, cepatnya buat sakon ke apa, itu dia. Jual dah sana itu labor bakal bagi. Tapi bakal bagi dia mengikut persen dia. Ini satu telefon lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada? Saya. Di Sebayon. Apa khabar Sebayon? Orang baik. Lepas tu ada soalan ni tanya sikit ni. Boleh. Dah. Orang pasar ke? Abang jangan nak rajak kelik boleh tak? Pasar. Ya. Pasar boleh rajak kelik. Ya pasar jatuh satu tolak ya. Kita nak cerah sendiri tak boleh 3 tolak dah. Deh. Dia panggil dalam rajak ni lagi. Deh. Terima kasih Pak. Ya, rajak dia derah ni daripada Amah Yunuh deh. Salam ayah mak dai fang cak ai sukirin. Darabความรู้มากๆขอให้ayah mak yunanan amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Anah. Lepas tu mai daripada mana lagi ni? Amah. Lepas tu satu telefon lagi. Masa kita pun tak ada banyak dah ni deh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Agak tino. Lepas ya bihe. Lepas tu nama ya hari Jumaat. Maya lahu. Kena nak maya maak sudah ke? Ya. Kata tu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Tak apa, tak tahu belah mana tanya. Iaitu masalah saat itu kita kena ukar. Tak boleh duduk taruh duduk dia. Tak itu kita buat tak kena. Deh. Nak buat we kena saat itu kena soal, kena tanya, we cerak. Daripada satu telefon lagi masa kita ada sikit lagi deh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya sikit ya mak. Boleh. Asa maya kali itu tak ada orang atas ke? Lepas tu retina kau mak boleh tak? Tak ada retina jatuh. Tak ada orang atas duk maya sekali ya.
Nama je jemaah. Ha. Lumah. Dumo. Tu biar tino kau mak boleh tak? Tak boleh. Ni biar Nak jatuh. jatuh dah. Dia komat orang Tino sama Tino ke tak apa. Sama je lah apa dah. Ya ada orang jatuh. Masih mak. Ada tak email komat sendiri tak apa. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Ni satu upacara deh. Kita tanya sekadar sikit sebanyak. Ya. Ni satu telefon lagi. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Lama ni kali tu tanya ayah mana. Tu. Nanti kali tu tak kakak. Berasak. Ya, yang dah pilih semua. Ayah mak ni beratus pagi-pagi ni. Beratus telefon masuk. Tak apalah. Lama ada kecek dengan ayah mak. Tak apa. Dengar sok-sok lama-lama dari ayah mak kedimah dari ngomong masuk situ. Ya, tahu dah lah ni. Ya, gana? Berapa tahun dah ayah mak buat rekan lah ni nak tidur dengar. Jangan siapa lah ni? Ya. Oi, puluh-puluh tahun dah. Tu. Waktu tu tak dengar, tak ada kita-kita tak ada dengar. Masya Allah, Alhamdulillah. Mula daripada undang-undang hari ya lagi. Lama. Hubung. Dia ada suka hati. Masya Allah. Jangan sehat molek. Ya, amas penuh. Dia tahu, tak tahu boleh dari tahu tu tak pasal. Masa sendiri ke? Masa sendiri hati je. Kalau tak dengar, tak boleh. Ketiga, keempat, tiga setengah banyak dah. Masya Allah, jadi istiqamah. Dunia sementara ya. Dah. Malalah. Tak kecil lah. Boleh kecil lah. Tak dilepas raya, boleh kecil lagi. Ya, terima kasih. Lepas tu ramai ke orang dengar kat tu? Ramai kau duk dengar. Di kawasan mana ni? Kau? Tengok cik kasut ni. Kasut. Ya. Alhamdulillah. Cik Alhamdulillah. Tengok tu Habib Rahmat bukan main deh corona ni. Pakat boleh 5,000 sore, boleh 3,000 sore. Sabit dak royak ilmu tasawuf, ilmu puasa ni jangan gaduh. Lepas tu jangan doa benda nak supuh demo jangan sama sekali. Kalau supuh demo dia klik mai kita. Deh. Kita doa masuk ke email, deh. Ya, terima kasih lepas tu masuk kita. Terima kasih Encik Kasut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Begitulah sedang mengajar hormati sekalian. Lepas pada ni ialah masa kita ada seminit 2 lagi. Ayah mak nak serah kepada DN kita cadas apa ni kerana masa kita sudah habis. Hari ini sekadar sekali wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.